Assalamualaikum Puan Nurwati, nama saya Nur Fatin Farhana, nombor matrik saya 17 DUP 20F1015. Assalamualaikum Puan Nurwati, saya Nur Hasbiza binti Muhammad Hassan, nombor matrik 17 DUP 20F1014. Baiklah, saya dan kumpulan saya memilih untuk e-folio bertajuk peristiwa pada 13 Mei atau tragedi yang berlaku pada 13 Mei. Peristiwa 13 Mei pada tahun 1969 ialah insiden rusuhan kaum yang berlaku dan ianya adalah satu kemuncak masalah perpaduan yang ada di Malaysia. Tragedi ini telah merenggut nyawa serta harta benda dan mempunyai kaitan rapat dengan pilihan raya umum 10 Mei 1969 iaitu PRU. Ianya merupakan satu titik hitam dalam sejarah negara Malaysia kerana ahli-ahli politik yang bertanding pada waktu itu telah membangkitkan tentang isu-isu perkauman dalam pilihan raya 1969. Punca-punca yang membawa kepada peristiwa 13 Mei 1969. Peristiwa 13 Mei 1969 merupakan rusuhan kaum yang paling tragis dalam sejarah di negara ini, iaitu antara orang Melayu dan orang Cina. Perbincangan ini bukan untuk melihat ketegangan yang berlaku atau melukakan kembali parut yang telah pun kering, tetapi ianya adalah sebagai berkenaan, tetapi tujuannya lebih menjurus untuk memperkatakan rentetan sebab musabab mengapa ianya terjadi, seterusnya dapat menjadi pedoman kepada semua. Pada zaman pendudukan Jepun, masyarakat Tanah Melayu telah dilayan secara berbeza-beza. Masyarakat Cina umpamanya telah dilayan dengan begitu teruk oleh tentera Jepun berbanding dengan orang-orang Melayu. Keadaan ini berikutan Jepun yang pernah berperang dengan Cina sebelum ini menyebabkan perasaan saling mendendami antara satu sama lain. Masih segar dalam ingatan, layanan berat sebelah ini telah menyemai perasaan permusuhan antara orang-orang Melayu dan Cina. Yang kedua adalah dasar pecah dan perintah penjajah Inggeris. Ketiga adalah latar belakang pendidikan yang berbeza. Punca yang keempat adalah pertelingkahan parti politik. Punca yang kelima ialah perasaan tidak puas hati terhadap hak istimewa orang Melayu. Punca yang keenam ialah bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara. Seterusnya, punca yang ketujuh adalah perbezaan agama dan budaya. Punca yang terakhir adalah masalah ekonomi dan persatuan-persatuan etnik. Baiklah, selesai daripada kita menyaksikan antara punca-punca berlakunya tragedi tersebut, mari pula kita beralih ke segmen yang seterusnya, iaitu tentang pengajaran yang dapat kita pelajari daripada peristiwa ini. Peristiwa berdarah rusuhan kaum paling dahsyat di negara ini pada 13 Mei 1969, ianya perlu menjadi pengajaran betapa pentingnya masyarakat berbilang kaum di negara ini untuk terus hidup bersatu padu dan hidup dalam harmoni. Dan pengajaran daripada peristiwa 50 tahun lepas itu penting bukan untuk rakyat sahaja dari segi kerukunan, namun bagi meningkatkan kemajuan negara juga. Peristiwa 13 Mei memberi peringatan tentang kebenaran peribahasa, iaitu kalah jadi abu, menang jadi arang, kerana konflik itu merugikan semua kaum, selain menjejaskan imej negara di persada antara bangsa. Kejadian itu turut menuntut keperluan menghormati kontak sosial tentang agama Islam, bahasa kebangsaan, kedudukan istimewa kaum Melayu dan kelompok asal Sabah dan Sarawak serta kedaulatan Raja Melayu.
Peristiwa ini perlu selalu diperingat kepada rakyat agar kita semua bukan sahaja perlu muhasabah diri pada setiap masa. Lebih penting lagi ialah kita hendaklah memastikan ia tidak berulang lagi dengan menentukan hubungan etnik sentiasa dalam keadaan yang baik. Walau bagaimanapun, ada segelintir masyarakat tidak menolak keharmonian masyarakat berbilang kaum di negara ini boleh kembali terjejas dengan perkembangan etnopopulisme, iaitu fahaman yang mengarah kepada pembahagian masyarakat kepada dua kelompok berdasarkan kaum dan agama yang berpotensi bersengketa antara satu sama lain. Politik yang diamalkan mana-mana pihak negara ini sebaliknya perlu memberi perhatian utama kepada soal perpaduan kaum yang harus dipertingkatkan di Semenanjung Malaysia dan integrasi wilayah yang lebih baik antara Semenanjung Sabah dan Sarawak. Ahli-ahli politik perlu berhenti memainkan sentimen perkauman dan menyentuh isu-isu sensitif yang boleh membangkitkan ketegangan dalam negara. Dalam usaha kita mengekang rusuhan kaum daripada kembali berulang, pihak kerajaan juga perlu mengambil tindakan tegas dan segera terhadap pihak yang membangkitkan sentimen perkauman dan menghina agama. Sebagai contohnya, dalam era teknologi masa kini, ada segelintir individu yang memberi komen-komen melampau dalam media sosial. Jika tidak diambil tindakan tegas terhadap mereka, ini akan menyebabkan individu lain melakukan perkara sama dan tindakan proaktif sebegini amat berbahaya kepada keharmonian negara. Selain itu, kerajaan juga perlu terus meningkatkan usaha memperkasa orang Melayu dan bumi putera, terutama golongan berpendapatan rendah dalam pelbagai bidang, serta merapatkan jurang ekonomi antara kaum. Baiklah, itu sahaja pengajaran yang dapat kami lihat daripada terjadi ini. Malah terdapat banyak lagi pengajaran yang boleh kita ambil daripada terjadi ini, tapi ambil yang keruh, buang yang jernih. Baiklah, kini sudah sampai ke penghujungnya, iaitu pada kesimpulannya, peristiwa pahit 13 Mei 1969 bukan sahaja dicatat sebagai sejarah pertelingkahan kaum yang menggariskan sepadan-sepadan yang harus diteliti dan dipelihara. Peristiwa ini turut mencetuskan satu detik hitam dalam lipatan sejarah negara kerana pertelingkahan kaum yang berlaku telah mengakibatkan negara kehilangan banyak nyawa dan kerugian harta benda. Para pemimpin terdahulu cuba untuk memadamkan sejarah tersebut agar generasi akan datang tidak pernah tahu apa yang berlaku pada 13 Mei 1969 di Kuala Lumpur. Tetapi masyarakat hari ini lupa bahawa kita boleh melupakan sejarah, tetapi sejarah tidak pernah melupakan kita. Hari ini kita seakan mengabaikan hubungan antara kaum dan setiap kaum pula saling tuduh-menuduh, fitnah-memfitnah, malah sudah wujud riak-riak perbalahan melibatkan kaum. Cuma riak itu belum menjadi gelombang. Mungkin sudah tiba masanya kita menyambut setiap kali 13 Mei dengan satu acara yang membolehkan seluruh rakyat negara ini mengingatinya dengan harapan mereka tidak melakukan perkara-perkara yang boleh berulangnya peristiwa hitam itu. 13 Mei merupakan satu pengalaman dan pengajaran yang tidak dapat kita semua lupakan buat selama-lamanya. Kita seharusnya bangga dengan apa yang telah kita capai. Dengan semangat perpaduan dan keharmonian serta kerjasama dan rasa muhibah, maka kita telah mengatasi segala kesulitan untuk mencapai kemajuan dan kemakmuran yang tidak ada tolok bandingnya. Oleh itu, amatlah mustahak bagi kita semua untuk cuba sedaya upaya hidup bersama-sama dan cuba memahami antara satu sama lain dengan semangat persefahaman, hormat menghormati, agar kita terus memelihara keharmonian dan keamanan negara.